Kita mulakan Jendela Global dengan laporan ini. Singapura mengambil inisiatif melakukan program penggalian semula kubur bagi memaksimalkan penggunaan tanah. Ia juga bagi memastikan terdapat cukup tanah bagi pengebumian jenazah masyarakat Islam di masa hadapan. Malah Republik itu kini sedang menjalankan program penggalian semula di tanah perkuburan Chua Chu Kang. Kompleks berkenaan merupakan tanah perkuburan terbesar di Singapura. Selain Islam, terdapat juga 8 perkuburan bagi komuniti atau agama lain seperti Cina, Kristian, Parsi dan juga Hindu. Kerja-kerja penggalian kali ini melibatkan 10 buah blok perkuburan Islam yang berusia antara 18 dan 31 tahun, Syirah. Ia dilakukan berfasa. Fasa terkini adalah fasa yang sudah memasuki fasa ke-8 lah. Setakat ini 4 fasa melibatkan perkuburan Islam dan 4 fasa yang lain melibatkan perkuburan bukan Islam. Sejak dimulakan pada tahun 2009, sekitar 28,000 kubur Islam telah digali dan dikebumikan semula. Secara keseluruhan, sekitar 35,000 kubur Islam di tanah perkuburan Chua Chu Kang dijadual digali dan dikebumikan semula bagi memberi laluan untuk perluasan pangkalan udara tengah TAB. Brunei merekodkan kes harian tertinggi pada Ahad dengan 381 kes positif baru yang pernah dicatatkan. Majoriti mereka yang positif adalah kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Ikuti perincian penuh daripada Paula Malai Ali. It's been a week now since the Ministry of Health of Brunei Darussalam imposed Operasi Pulih, a curfew from 8 p.m. to 4 a.m. aimed at keeping people at home unless they are frontliners or is declared an emergency. As of now, 209 compound fines have been issued for those who breached this rule. And it's a continuing battle with yesterday's tally bringing in a record high of 381 new cases in a single day. And the majority of these are close contacts of positive cases, whilst the remaining is still being investigated. The largest active clusters have been found in confined settings such as dormitories, staff housing, offshore oil rigs and prisons. Under a new initiative, Sweep and Swab, the ministry has been taking very productive measures with the aim of detecting cases early through these weekly surveillance operations in high-density areas. Health Minister Yang Berhormat Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar expressed his frustration during the latest press conference, stating that there are still people going out unnecessarily, visiting relatives, participating in recreational sport, all seemingly innocuous, but nonetheless very irresponsible given our small population and this very high rate of transmission. And in terms of Brunei, the onus is on managing self-regulation, stay home, get vaccinated, and simply follow the SOPs and the procedures. Now, before August the 7th, with a detection of 7 cases, Brunei enjoyed a record of 457 days with no community infections. And there are currently 2,226 active cases being treated over at the National Isolation Centre. And as we come into the second week of Operasi Pulih and controlled movements, it's said that this operation may take time to yield results, the earliest being at the end of this week. Paula Malai Ali, TVS, Brunei. Syarikat Farmaseutikal Amerika Pfizer mengemukakan permohonan rasmi untuk kelulusan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 keluarannya terhadap kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Ia berikutan semakin ramai kanak-kanak dijangkiti virus itu dalam gelombang penularan terkini yang dipacu varian Delta. Pada penghujung bulan lalu, Pfizer dan BioNTech mula mengemukakan data kepada Pengawal Selia Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA dalam usaha mendapatkan kelulusan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 keluaran mereka khusus untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Di dalam ciapan firma tersebut melalui laman Twitter mereka baru-baru ini, mereka menegaskan komitmen untuk berganding bahu dengan FDA dalam matlamat untuk membantu melindungi kanak-kanak daripada ancaman kesihatan awam yang serius ini. Pihak FDA pula memaklumkan bahawa suatu jawatankuasa penasihat akan dijadualkan bersidang pada 26 Oktober kelak untuk meneliti data-data Pfizer tersebut sebelum mengutarakan pendapat sama ada kelulusan wajar diberikan ataupun tidak.
Sebelum ini, agensi itu memberikan komitmen bahawa sebaik sahaja mana-mana permohonan rasmi dikemukakan dengan lengkap, penelitian permohonan tersebut akan dilakukan secepat mungkin. Ini pula perkembangan di Australia. Permis perniagaan termasuk kafe, gimnasium dan restoran di Sydney membenarkan kemasukan pelanggan yang lengkap vaksinasi selepas hampir 4 bulan ditutup susulan sekatan pergerakan akibat pandemik COVID-19. Namun, pembukaan semula beberapa sektor ini menerima pelbagai reaksi dari penduduk di Sydney susulan mungkin berlakunya peningkatan kes COVID-19 dan adanya golongan anti-vaksin. Berita penuh Zaini Ahmad ada butirannya. Setelah hampir 4 bulan di bawah perintah berkurung, penduduk Sydney menggelar hari ini Hari Kebebasan. Kafe, restoran dan gym mengalu-alu kedatangan para pelanggan. Malahan beberapa pub dan bar telah membuka pintu mereka sejak tengah malam tadi. Namun, Ketua Menteri baru New South Wales, Dominic Perrottet memberi amaran, tahap jangkitan pasti akan meningkat ekoran kebebasan yang diberi mulai hari ini. 5 juta penduduk Sydney terpaksa menjalani curfew sejak pertengahan Jun lalu setelah tercetus wabak jangkitan varian Delta. Varian Delta dengan pantas merebak ke Melbourne dan Canberra di mana perintah berkurung masih lagi berkuat kuasa. Setakat ini New South Wales mencatat 496 kes jangkitan, manakala Victoria mencatat 1,612 kes jangkitan baru, bilangan terendah dalam tempoh 5 hari. Namun tak semua menyambut Hari Kebebasan ini dengan penuh keceriaan. Pengusaha kecil khawatir tanggungjawab pengesahan bukti suntikan para pelanggan terpaksa dilakukan oleh pekerja mereka sendiri. Dan apa yang dikuatiri ialah masih ramai terdapat bilangan anti-vaksin yang pasti tiada bukti suntikan namun masih mahu menerima layanan. Dan ini mungkin mencetus pergaduhan juga keganasan. Beralih pula ke berita kesihatan dan para saintis di University Curtin di Perth kini mempunyai bukti bahawa penggunaan vape boleh menyebabkan barah usus, barah pundi dan juga barah paru-paru. Kajian mendapati perisa cecair vape seperti badam, kulit kayu manis dan vanila mempunyai sukatan kimia polycyclic aromatic hydrocarbon yang tinggi yang boleh menyebabkan pertumbuhan barah. Cecair vape juga didapati mengandungi bahan kimia yang diguna dalam cecair seperti disinfektan serta racun perosak. Apa yang membimbangkan pihak berkuasa ialah ramai bilangan pengguna vape bukannya mereka yang mahu berhenti menghisap rokok. Sebaliknya, ia kian meningkat di kalangan remaja yang mahu mencuba menghisap rokok walaupun masih di bangku sekolah. Dengan itu, sekian rangkuman berita dari Australia. Saya Zaini Ahmad, TVS, Melbourne. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida tidak mempunyai sebarang perancangan untuk mengubah cukai pendapatan kewangan negara buat sementara waktu. Ini setelah perancangan awalnya membuatkan saham di Tokyo lebih rendah. Hazuki Ijima ada perinciannya. Oktober, Kishida juga berkata banyak perhatian tertumpu pada masalah percukaian dan pihaknya akan segera membaikinya. Selain itu, banyak perkara juga harus dilakukan sebelum melakukan perancangan berkaitan cukai pendapatan kewangan dan Kishida akan memberi keutamaan untuk membuat strategi pertumbuhan negara. Malah kerajaan Jepun akan mempromosikan pelepaskan cukai untuk syarikat yang menaikkan gaji untuk bekerja. Kerajaan Jepun juga merancang untuk menyusun pakej ekonomi bernilai puluhan triliun yen untuk meningkatkan penggunaan berkaitan coronavirus dan membantu ekonomi yang dilanda sekatan COVID-19 yang berpanjangan. Hazuki Ijima, TBS, Tokyo. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Jendela Global untuk malam ini. Saya Februari James, salam hormat dan selamat malam.